Assalamualaikum kepada Dr. Sakinatul. Hari ini kami akan membentangkan mengenai topik 7 iaitu teknologi, maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. ICT merupakan sebuah bentuk teknologi yang memberi akses maklumat melalui telekomunikasi. Contohnya seperti telefon pintar, rangkaian internet, komputer dan alat komunikasi yang lain. Penggunaan teknologi maklumat komunikasi ini memberi kemudahan kepada pengguna, namun ia juga boleh mendatangkan keburukan jika disalahgunakan. Melalui penyalahgunaan tersebut, timbullah isu-isu semasa yang berkaitan dengan ICT. Antara isu semasa ICT adalah isu pornografi. Pornografi adalah gambaran atau pengisahan perilaku sama ada dari segi perbuatan atau kejadian yang bertujuan membangkitkan nafsu keinginan seksual bagi seseorang individu. Isu kedua adalah isu deepfake. Deepfake adalah sebuah teknik yang dapat mensintesiskan visual dalam bentuk image atau video menggunakan teknologi berasaskan AI iaitu Artificial Intelligence. Isu yang ketiga adalah isu mengenai berita palsu. Berita palsu ini merupakan segala jenis berita, maklumat atau data yang tidak betul atau yang telah dimanipulasikan sama ada melalui teks, video ataupun audio. Yang keempat adalah hate speech. Hate speech adalah sebuah tindakan memprovokasi, melontarkan hinaan atau menghasut atau mengajak orang lain untuk membenci seseorang sama ada dari segi perkataan, perlakuan maupun penulisan. Isu yang seterusnya adalah isu mengenai cetak rompak. Cetak rompak merupakan sebuah tindakan yang memanipulasikan dan memasukkan hak cipta milik orang lain kemudian digunakan atau dijual kepada orang lain tanpa kebenaran pemilik sebenar. Dan isu terakhir adalah mengenai jenayah cyber iaitu jenayah yang dilakukan menggunakan alat peranti elektronik seperti komputer melalui internet. Antara contoh jenayah cyber seperti kecurian maklumat, penipuan atas talian, pemalsuan atau pengubahan data dan penyebaran virus. Pada era globalisasi, evolusi dan perglobalan teknologi ini, saya akan menerangkan 4 era evolusi komunikasi yang terjadi pada masa itu. Yang pertama, era tulisan. Era tulisan ini merupakan era komunikasi yang pertama yang terjadi pada 1041 Masihi. Ada beberapa bukti dari era tulisan ini. Contoh gambar yang kami temui, lukisan-lukisan tangan yang di gua dan acah-acah yang banyak pada era ini. Seterusnya, era yang kedua yang terjadi adalah era cetak. Era cetak ini ditandangi dengan ditemukan pada mesin cetak iaitu press oleh Johannes Gutenberg. Di samping itu, era yang ketiga adalah era telekomunikasi. Ini yang sudah ditandangi dengan masyarakat yang semakin canggih dan adanya beberapa teknologi seperti telefon, radio, televisyen dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah era interaktif. Ini merupakan era yang memiliki interaksi serta feedback yang terjalin antara pengguna teknologi dengan teknologi yang digunakan. Contoh yang ada dalam gambar ini adalah virtual assistant pada smartphone. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep hubungan manusia dan teknologi. Pada era globalisasi kini, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT menjadi semakin penting untuk setiap manusia. Manusia dan ICT seakan tidak boleh dipisahkan, malah ICT menjadi satu keperluan dalam menjalani kehidupan. ICT seringkali dilihat sebagai alat yang dapat mempercepatkan urusan manusia. Kini, urusan perbankan, pembayaran bil utiliti, permohonan kerja, membeli belah dan sebagainya boleh dilakukan menggunakan alat teknologi kini. Contohnya, kita tidak perlu lagi beratur panjang untuk membayar bil di kaunter dan sebaliknya boleh terus membayar bil utiliti menggunakan online banking dengan mudah dan cepat. Seterusnya, ICT juga memudahkan serta meringankan beban kerja. ICT merupakan satu medium yang amat penting di dalam kerja-kerja seharian di mana kehidupan manusia pada hari ini dikuasai oleh teknologi. Melalui kemudahan ICT ini, kita dapat mengakses dan memperolehi maklumat dengan cepat dan pantas serta dapat mengelakkan pembaziran masa dan tenaga.
Dan akhir sekali, ICT dapat menghubungkan sesiapa sahaja walau di mana sahaja pada setiap masa. Teknologi dapat menghubungkan manusia walaupun duduk berjauhan antara satu sama lain. Terdapat banyak aplikasi yang dicipta di dalam alat komunikasi telefon bimbit untuk menghubungkan dari satu manusia ke satu manusia yang lain. Contohnya, melalui penghantaran pesanan, membuat panggilan atau panggilan video menerusi platform WhatsApp, Telegram, FaceTime dan sebagainya. Namun demikian, ICT juga dapat dilihat sebagai satu beban, iaitu beban kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu. Pada masa kini, masyarakat banyak mengaplikasikan pelbagai jenis teknologi maklumat dalam kehidupan seharian, seperti penggunaan laman sosial, beberapa pangkalan data atas talian, penggunaan email dan sebagainya. Namun, tidak semua orang yang mahir dalam bidang ICT ini. Contohnya seperti warga tua yang tinggal di kampung-kampung. Mereka masih kurang mahir menggunakan teknologi seperti telefon pintar ini. Jadi hal ini menyebabkan mereka yang kurang menguasai teknologi baharu ini merasa terbeban. Selain itu, manusia juga merasa terbeban dikejar pemutang seharian. Perkembangan teknologi ini juga kadang-kala menyebabkan kehidupan harian kita dalam keadaan terkejar-kejar. Contohnya dikejar pemutang yang meminta untuk membayar hutang seperti bil-bil, kad kredit, kereta, rumah dan sebagainya. Seperti dahulu, pemutang akan mengirim surat ataupun bil-bil ke rumah. Tetapi pada masa kini, pemutang boleh membuat panggilan telefon, menghantar mesej serta menghantar email untuk mengingatkan tentang bil-bil yang perlu dijelaskan. Dan akhir sekali terdedah dengan bully cyber, hate speech dan mangsa scam. Kalau sebelum ini kita tidak pernah mendengar tentang bully cyber, hate speech ataupun mangsa scam. Tetapi dengan perkembangan teknologi maklumat pada hari ini, saban hari kita akan dapat melihat dalam media massa bagaimana wujudnya fenomena bully cyber, hate speech dan mangsa scam. Kejadian ini sering berlaku pada zaman kini dan disebabkan ini, ICT dilihat sebagai satu bebanan. Seterusnya, saya akan menjelaskan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Terdapat beberapa peraturan dalam penggunaan ICT yang perlu kita patuhi. Peraturan yang pertama adalah berkomunikasi sesama manusia. Seperti contoh, menggunakan perkataan yang baik apabila bertutur dengan penuh sopan agar tidak mengguraskan perasaan mana-mana pihak. Peraturan yang kedua ialah mengikuti piawaian online seperti dalam kehidupan seharian. Contohnya, kita mestilah menjaga adab dan batas pergaulan walaupun berada di alam maya. Peraturan yang seterusnya adalah mengetahui di mana kita berada di dalam dunia cyber. Memandangkan sekarang ini penuh dengan betapa bahayanya dunia cyber, jadi kita harus berhati-hati dalam melayari laman web yang mencurigakan agar tidak terjebak dengan sebarang masalah pada masa akan datang. Peraturan yang terakhir adalah kita haruslah menghormati waktu orang lain. Contohnya, jangan melayari laman sosial semasa keluar bersama ahli keluarga maupun rakan-rakan. Apakah etika dalam penggunaan ICT? Yang pertama adalah hak asasi. Sebagai pengguna yang bertanggungjawab, kita tidak perlu menyebarkan sebarang fitnah ataupun berkongsi berita palsu yang hanya boleh menimbulkan masalah di dalam sosial media. Selain daripada itu, kita juga tidak perlu berkongsi tentang maklumat peribadi, terutamanya maklumat diri sendiri maupun ahli keluarga, ataupun meluahkan perasaan secara mendalam di dalam sosial media kerana ia hanya boleh memudaratkan diri sendiri pada masa akan datang. Kita juga perlulah menjaga identiti seseorang serta aibnya bagi menjaga kesejahteraan di dalam sosial media. Etika dalam penggunaan ICT yang kedua ialah plagiarism. Pelajar yang menggunakan bahan-bahan daripada sumber internet haruslah meletak kredit pemilik tersebut bagi menunjukkan bahawa mereka mendapatkan daripada sumber yang sahih serta tidak plagiat. Yang terakhir adalah manipulasi hasil karya orang lain. Kita harus meletak kredit terhadap sumber yang telah kita perolehi dan tidak beranggapan bahawa hasil karya tersebut adalah seperti milik kita. Selain daripada itu, maklumat daripada sumber internet harus ditapis serta mengambil maklumat yang sahih sahaja.
Tambahan pula, ICT tapak penyuluhan kesepaduan nasional ini perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan sosial. Ejen kesepaduan sosial ini mempunyai 10 cara, iaitu: yang pertama, cara bertutur ini bermaksud dalam kita ingin mengucapkan pertuturan atau percakapan yang berfaedah, dan kita juga tidak perlu meraihkan perkara yang sensitif sehingga membuat seseorang itu terasa. Yang kedua, cara berkongsi. Ini bermaksud ilmu yang dikongsi tidak bertentangan dengan sebuah agama, kepribadian orang lain, dan kita perlu pastikan ilmu yang dikongsi adalah sahih dan benar. Yang ketiga, cara menasihati ini bermaksud membetulkan niat sebelum menasihati. Apabila kita hendak menasihati, perlulah dengan cara yang betul dan menggunakan nada dan bahasa yang lembut. Seterusnya, yang keempat, cara berdebat. Cara berdebat menggunakan fakta dan perincian yang tepat dan tidak mengerjakan kemenangan tapi membetulkan kesalahan. Jika boleh, kita elakkan berdebat. Cara yang kelima adalah cara menghormati orang tua. Ini bermaksud meringankan beban orang tua tanpa disuruh dan selalu meminta nasihat daripada mereka dan sentiasa bersikap lemah lembut apabila di depan mereka. Seterusnya, yang keenam, cara mengurus privasi diri dengan betul. Ini menghadkan penyebaran maklumat mengenai diri sendiri, dan jika kita tidak berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain, ini juga akan memberi keselamatan terhadap diri kita. Yang ketujuh, cara berbudi adalah ikhlas dalam setiap kebaikan yang dilakukan dan tidak mengharap kepujian. Cara berbudi ini juga seperti tidak mengungkit kembali kebaikan yang dilakukan kepada orang itu. Dan seterusnya, yang ke-8, cara menyantuni etnik berbeza adalah dengan berhormati adab atau kepercayaan agama lain, iaitu apabila berlaku perayaan agama lain atau perlu merayakan perayaan agama bersama-sama rakan atau jiran. Dan yang ke-9, cara menyayangi orang muda dengan tidak memaki hamun jika mereka melakukan kesalahan dan sentiasa menghargai setiap perkara yang dilakukan dan bimbinglah mereka dengan cara yang baik. Yang terakhir adalah cara ke-10, iaitu cara hidup normal sebagai manusia. Cara hidup normal sebagai manusia perlu mempunyai matlamat diri dan hidup yang kukuh. Begitu juga kita perlu sentiasa menyamai tahu tentang isu semasa yang berlaku pada masa kini. Daripada bab 7 ini, kami telah mengeluarkan satu kajian bagi melihat dengan lebih jelas terhadap hubungan yang ada di antara TMK dan juga etika. Tajuk kajian yang dipilih oleh kami adalah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi terhadap etika remaja pada masa kini. Pada era globalisasi ini, TMK telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan seharian kita dan ia telah digunakan secara meluas oleh setiap peringkat umur. Kewujudan TMK bukan sahaja memberi manfaat kepada kita semua pada hari ini, malah ia mampu mendorong kepada kemudaratan sekiranya digunakan dengan cara yang salah. Justru itu, dalam kajian ini kami telah mengeluarkan 3 objektif yang ingin diperoleh, iaitu untuk mengkaji cabaran-cabaran yang dihadapi sewaktu menggunakan TMK, untuk mengenal pasti kesan-kesan penggunaan TMK dalam kalangan remaja, dan yang akhir sekali adalah untuk mengenal pasti etika yang perlu diterapkan sewaktu menggunakan platform TMK. Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan adalah melalui kaedah kajian kualitatif. Di bawah kaedah ini terdapat 2 jenis kaedah kualitatif yang digunakan oleh kami, iaitu kaedah analisis dan juga kaedah kajian perpustakaan. Melalui kaedah analisis, objektif kajian kedua dan ketiga dapat dicapai kerana kaedah ini menggunakan artikel, jurnal dan kajian-kajian lepas untuk memperoleh data-data yang berkaitan. Selain itu, kaedah kajian perpustakaan juga digunakan bagi mencari maklumat dan meningkatkan kefahaman para pengkaji, iaitu kami sendiri. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, TMK membawa banyak manfaat kepada seluruh manusia, tetapi ia juga mampu mendorong kepada keburukan. Antara kesan positif penggunaan TMK adalah ia dapat membantu remaja dari segi pendidikan. Dengan kewujudan teknologi ini, ia mampu menjimatkan masa dan kos untuk mencari maklumat tentang pelajaran. Bukan sahaja dari segi itu, remaja juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada dengan maklumat-maklumat tambahan yang boleh diakses melalui platform-platform yang ada di internet. Selain itu, sektor pendidikan juga mengalami perubahan yang
besar selepas wabak COVID-19 melanda negara kita. Penggunaan TMK meningkat secara mendadak sewaktu ini oleh kerana sesi PDP harus dilaksanakan secara dalam talian. Hal ini boleh dikategorikan sebagai salah satu kesan positif penggunaan TMK kerana sesi PDP dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar yang lebih interaktif seperti video, infografik, animasi dan slide pembentangan yang di mana dapat menarik minat para pelajar. Seterusnya, kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi bukan sahaja memberi kesan yang positif dalam hidup kita, malah boleh memberi kesan yang negatif juga. Antara kesan negatif penggunaan TMK dalam kalangan remaja adalah ia boleh menjurus kepada ketagihan internet. Ketagihan internet jika dilihat daripada lapisan pertama, ia tidak memberikan sebarang amaran kepada kita. Justru itu, kebanyakan remaja memandang remeh terhadap kesan ini. Walau bagaimanapun, ia merupakan satu gangguan psikologi yang menyebabkan seseorang menghabiskan sebegitu banyak masa menggunakan internet sehingga terjejasnya kehidupan harian mereka. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh BH Online, dilaporkan bahawa hampir 78.8% pengguna internet di negara ini mengalami ketagihan yang serius, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak. Ketagihan ini akan membuatkan remaja itu lalai dan gagal dalam menumpukan hidup mereka terhadap perkara yang lebih penting yang di mana akan menjejaskan masa depan mereka. Selain itu, pendedahan TMK juga dapat mendedahkan golongan remaja ini terhadap perkara yang tidak bermoral seperti pornografi. Tidak dinafikan, TMK memberi banyak manfaat dan keselesaan kepada hidup kita. Akan tetapi, ada juga segelintir daripada kita telah menyalahgunakan kemudahan ini ke arah perkara yang tidak baik, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Disebabkan sifat platform teknologi yang tiada batasan ini, laman web ataupun video pornografi telah menjadi mudah untuk didapati dan ditonton begitu sahaja. Pelakauan ini mampu merosakkan saraf otak dan juga mampu menjejaskan ingatan manusia. Malah ia juga menggalakkan seks luar nikah dan juga menyumbang ke arah penganiayaan seksual kanak-kanak. Secara tuntasnya, kita dapat lihat TMK mampu memberikan kesan yang positif dan negatif kepada kalangan remaja. Daripada kesan-kesan ini, ia akan dapat mengaruhi etika ataupun akhlak pengguna tersebut. Jika majoriti penggunaannya mendatangkan faedah, maka baiklah akhlak atau etika yang terbentuk. Tetapi jika majoritinya adalah untuk tujuan yang tidak sepatutnya, maka terpesonglah akhlak atau etikanya. Hal ini kerana remaja zaman sekarang lebih cenderung untuk mengikut atau meniru perkara-perkara yang dikongsikan dalam TMK, lebih-lebih lagi melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Oleh yang demikian, langkah-langkah untuk mengatasi isu ini haruslah diambil berat oleh semua pihak. Bagi setiap individu, pertama, mereka seharusnya lebih bijak dalam mengahadkan penggunaan media elektronik secara berlebihan. Seseorang individu juga perlulah berfikir dahulu sebelum membuat naik sebarang bahan di internet seperti gambar, video atau penulisan yang boleh memberi kesan yang buruk pada mereka. Bagi pihak kerajaan pula, mereka boleh menganjurkan kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka menggunakan media elektronik dengan baik. Kerajaan juga boleh mengetatkan peraturan undang-undang yang wujud dengan mengenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya kepada pengguna internet yang salah. Secara kesimpulannya, teknologi maklumat komunikasi merupakan peranti yang sangat memberi impak kepada setiap individu, tidak kira sama ada dari segi kebaikan atau keburukan. Jika digunakan dengan cara yang betul, maka banyak manfaat kita boleh peroleh dan sebaliknya. Teknologi maklumat komunikasi adalah realiti kehidupan yang perlu kita hadapi pada masa kini. Oleh itu, setiap individu perlulah lebih teliti dan beretika ketika menggunakannya untuk menjaga peradaban manusia hingga ke masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.